Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar, saya Dr. Ahmad Suki bin Cik Muhammad Arif, pengurusi lembaga pengarah sekolah menengah Sains Tafiz. Tugas lembaga pengarah sekolah ini untuk memastikan polisi-polisi dalam mencapai kecemerlangan, keunikan sekolah dapat dipenuhi. Cuma kali ini saya hendak berkongsi rahsia untuk mudah cemerlang. Pengalaman yang agak banyak dalam bidang pendidikan ini saya dapati untuk cemerlang ni ada cara-cara yang agak mudah, kan, dan ramai yang tidak berapa atau tidak dapat mencapai kecemerlangan itu ada kerana sedikit kesilapan, sedikit sikap yang agak tidak memenuhi ke arah untuk mencapai kecemerlangan. Saya akan cuba berkongsi secara ringkas cara untuk mencapai kecemerlangan. Saya akan cuba buat dalam bentuk yang pendek, dari satu klip kepada klip yang lain. Yang insya-Allah kalau diikuti, ianya akan memberi kemudahan kepada kita untuk mencapai kecemerlangan dan mengelak daripada kita terbiasa dengan sikap yang tidak cemerlang atau sikap yang membawa kita ke arah mudah tidak berjaya, kan. Alhamdulillah, setakat ini saya telah melalui banyak pengalaman dan alhamdulillah Allah kurniakan keberjayaan demi keberjayaan dalam hidup saya. Saya nak cuba kongsikan rahsia tersebut. Biar saya bermula dengan satu kisah. Kisah ini semasa saya mula masuk ke universiti. Walaupun ini cerita universiti, tapi saya kira dia applicable untuk dalam semua keadaan, termasuk untuk peringkat sekolah, kan. Semasa saya mula masuk di universiti, masa mula awal-awal pengajian saya dikenali oleh kawan-kawan sebagai seorang yang mungkin mereka panggil genius, kan. Mereka mungkin kata genius kerana apabila mereka melihat saya seolah-olah saya ni tidak begitu study. Biasanya pukul 12 malam, 12 tengah malam saya dah tidur, kan. Sedangkan kawan-kawan ramai yang pukul 2 pagi, pukul 3 pagi masih belajar. Tetapi bila keputusan, saya kerap mendapat keputusan yang baik. Dan bila kawan-kawan selalu menyebut kita ni genius, kadang-kadang kita terasa juga, rasa macam, oh betul aku ni dilahirkan genius kot, kan. Cuma pada lebih kurang pada tahun 3 saya di universiti, saya pada masa tersebut saya aktif dengan persatuan. Aktif yang gila-gila aktif, kan. So, gila-gila aktif ni maksudnya sangat sibuk dengan aktiviti persatuan sehingga saya tidak dapat menumpu kepada pelajaran. Kalau ikut belajar pun kepala tu berada di berbagai tempat, memikirkan tentang projek ni dan projek ni masa zaman belajar tu. Dan hendak dijadikan cerita, apabila keputusan keluar, keputusan saya merudum. Masih lulus, tetapi jatuh tu agak begitu banyak sehingga saya rasa
apa yang kawan-kawan akan kata aku ni genius, kan? Kalau genius aku tak akan jatuh macam ni, kan? Ianya memberi saya satu pengajaran yang besar dalam proses belajar ni, kan? Sebenarnya kalau saya lihat semula kepada diri saya, masa saya contohnya masa saya tahun 1, saya belajar dengan agak seimbang. Ya. Belajar dengan agak seimbang ni maksudnya di universiti ni antara kelas ni, antara satu subjek dengan subjek lain, kadang-kadang dia berselang 2 jam, kan. Jadi ada masa antara tu dan saya kerap menggunakan masa-masa tersebut. Jadi misalnya lepas satu mata pelajaran, sementara menunggu pelajaran lain, saya akan mengulang kaji, saya akan simpan apa yang saya belajar tadi, simpan baik-baik dalam kepala saya atau buat nota ringkas, kan. Dengan buat macam tu, saya dapat mengingati dengan baik, dapat faham dengan baik, kan. Dan saya tidak dalam keadaan tension, kan. Dan apabila waktu malam saya tidur dengan agak awal, jadi dengan itu juga pagi esok saya begitu fresh dan dapat tangkap pelajaran dengan begitu baik, kan. Sedangkan apabila saya begitu sibuk, kan, ianya sangat berbeza. Saya tidak dapat menumpu mata pelajaran dengan baik, kan. Jadi itulah detik-detik yang saya kira sangat membantu saya. Membantu dari segi memberi satu fikiran yang baik. Tetapi sebenarnya apakah kecemerlangan itu? Apakah keberjayaan itu, kan? Bagaimana cara kita berfikir dengan betul agar kita dapat memastikan kita mencapai kecemerlangan yang baik dalam pelajaran kita. Jadi hari ini saya nak berkongsi satu perkara yang paling asas, paling penting dalam menentukan keberjayaan kita. Dalam menentukan bagaimana kita melihat cara yang betul untuk menjadi pelajar yang berjaya, kan. Dan rahsia ini rahsia yang semua orang boleh buat, kan. Rahsianya berada di cara kita berfikir. Dan sebenarnya ini bukanlah perkataan saya, kan. Begitu banyak kajian, begitu banyak rahsia yang dikongsi oleh orang-orang yang berjaya, ianya terletak kepada cara kita berfikir. Cara kita memahami sesuatu, kan. Cara kita menentukan bagaimana untuk kita kita berjaya dalam akademik kita, kan. Jadi cara berfikir yang betul ni akan banyak membantu kita, kan. Membantu kita sama ada kita positif dalam dalam kehidupan seharian kita, membantu kita bagaimana untuk membuang sikap-sikap yang negatif. Jadi mari kita ubah cara kita berfikir, kan. Saya bagi beberapa contoh yang perkara yang kita kena ubah, kan. Dan insya-Allah dengan kita dapat kefahaman ini, kita akan lihat perubahan yang begitu cepat dalam diri kita ke arah keberjayaan, kan. So perkara pertama, kita kena yakin bahawa semua orang boleh, kan. Orang yang betul-betul dilahirkan genius ni sangat sedikit, kan. Maksud saya, kita ni semua genius, kan. Kalau balik kepada contoh yang saya cerita tadi, semasa zaman saya belajar tadi, kan. Kalaulah betul saya genius, saya tidak akan jatuh teruk, kan. Dan sebenarnya dengan konsep kaedah saya belajar itu, ianya sangat membantu ke arah keberjayaan dia. Okey? So yang pertama, yakin bahawa semua orang boleh, kan. Yang kedua,
kita kena yakin pada apa yang keupayaan kita, kan. Semua daripada kita ini mempunyai begitu banyak kelebihan yang kita belum gunakan, yang belum kita maksimalkan lagi, yang seharusnya kita gunakan. Dan yang ketiga, ini antara bentuk-bentuk cara berfikir yang akan sangat banyak membantu, dan begitu banyak lagi cara berfikir yang akan banyak bantu yang kita akan kongsikan dalam siri-siri yang akan datang, kan. So yang ketiga, belajar itu suatu benda yang seronok. Sebagaimana cerita saya tadi, semasa saya belajar dengan baik, maksud saya semasa awal-awal pengajian saya, di akhir pengajian saya kembali semula dan saya dapat keputusan yang baiklah, kan. Di awal-awal pengajian saya berasa belajar tu satu yang sangat seronok, kan. Bila kita faham yang dia seronok, dan kemudian uh, walaupun datang kesusahan belajar, ianya juga masih lagi suatu yang seronok, kan. Kepada siapa yang belum dapat pengalaman itu, kan, insya-Allah bila anda berjaya meningkatkan diri anda akan rasa belajar tu satu yang seronok. Bukan sebagaimana kita faham sekarang, belajar ni suatu yang memeningkan, suatu yang entah apa-apa, suatu yang sangat tak seronok, kan. Sebaliknya, kan, bila kita dah capai, kan. Dan apabila saya masa saya sebut cerita tadi, masa saya sibuk, saya berasa belajar ni dah mula memenatkan, kan. Saya rasa tak seronok, kan. Saya rasa susah nak faham. Kita baca pun tak faham, baca pun tak faham, kan. Sangat berbeza. Jadi dengan ada pemikiran yang betul ini, insya-Allah, kan, dia akan sangat membantu kita, dan saya akan terus kongsikan rahsia-rahsia yang mudah untuk kita lakukan, kan, yang akan memperbetulkan cara kita belajar, cara kita mencapai kecemerlangan. Ini slide terakhir saya pada klip kali ini. Saya nak tutup dengan antara perkara yang sangat penting ialah kita kena ada keyakinan. Dan insya-Allah bila keyakinan itu datang, kita akan terus berterusan berada dalam situasi untuk mencapai kecemerlangan. Kan. Saya nak berkongsi satu cerita tentang anak sulung saya. Dia semasa awal sekolah rendah, sekali lagi walaupun ini cerita sekolah rendah, tetapi ianya applicable untuk semua keadaan, kan. Masa dia sekolah rendah dulu, satu ketika pada awal-awal sekolah rendah, matematik dia kerap fail. Saya ni seorang dari jurusan sains, isteri saya juga seorang jurusan sains. Sains dan matematik itu satu benda yang sangat biasalah pada kami. Tapi bila anak kami fail matematik, kami sukar juga nak terima, kan. Kerana yalah, pada kami matematik tu suatu yang agak mudah, kan. Dan kemudian sampai satu ketika isteri saya pernah menangis melihat result anak saya tu, kan. Dan dia pun belajar pun nampak tak begitu semangat dalam keadaan macam tu, kan. Kemudian saya berbincang dengan isteri untuk buat sesuatu. Kami buat satu program. Program ini untuk memperbanyakkan dia buat latihan, kan. Saya beri sedikit insentif pada dia. Kalau dia buat banyak latihan matematik, saya beri insentif pada dia, kan. Dan saya pantaulah, kan. Dan selepas dia mula-mula mungkin kerana ada insentif tu, kan. So dia pun mula memperbanyakkan buat latihan. Bila dia mula buat latihan, dia mula faham, kan.
Apabila dia mula faham, dia jadi makin seronok, kan. Dan pada satu keadaan, kawan-kawan dia pun mula bertanya dia, kan. Itu lagi meningkatkan keyakinan dia. Dan akhirnya, ya, selepas itu dia terus dalam masa yang tak lama juga, saya kira beberapa bulan selepas itu, dia terus dapat A. Dan saya kira, dan itu memberi keyakinan kepada dia bahawa dia boleh. Sebelum ni mungkin dia fikir dia tak boleh sebab dia belajar dan tak faham, kan. Tetapi apabila ada keyakinan tu, dan keyakinan dia mula semakin lama semakin meningkat, akhirnya seperti saya sebut tadi, dia dapat A, dan ianya bukan sekadar membantu dalam mata pelajaran matematik, malah semua mata pelajaran lain dia 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 berjangkit keyakinan tu, kan. Dan alhamdulillah, kan, UPS Art pada masa tersebut, kan, dia dapat straight A. Dan kemudian PM Art pada masa tersebut juga dapat straight A. SPM juga straight A, kan. Saya bukan nak sebut tentang A tu, saya nak sebut tentang apabila keyakinan itu mula timbul. Dan saya yakin kepada semua orang pun begitu. Bila kita boleh melepasi tahap keyakinan itu, kita akan berasa belajar tu suatu yang seronok. Okey, kan, yang penting itu cara kita berfikir, cara kita yakin, kan. Dan saya ingin tutup klip kali ini dengan satu cerita, satu kisah, kan. Kisah betapa pentingnya cara berfikir yang betul, kan. So kisah ini kisah dua orang usahawan, kan. Dua orang usahawan yang hendak usahawan ni usahawan kasut, kan. Dan mereka ni hendak cuba membuka perniagaan mereka di satu kawasan pendalaman di Afrika, kan. Lalu kedua-duanya pergilah untuk buat kajian sedikit mengenai kemungkinan sama ada market, ada pasaran atau tidak, kan. Lalu mereka pergilah mereka ke Afrika, dan mereka pun di kawasan pendalaman, kawasan yang agak pendalaman mereka pergi, kan, untuk melihat market mereka, kan. Dan apabila pulang daripada ekspedisi ekspedisi membuat survey tu, membuat kajian tu, kan. Dan apabila ditanya kepada setiap seorang daripada dua orang ahli perniagaan tu, orang pertama kata, alamak, kan, seolah-olah alamak, kita tak ada peluang untuk berniaga kasut di sana, kan. Kerana katanya orang Afrika ni tak pakai kasut, kan. Jadi kita nak jual apa? Mereka tak pakai kasut, kan. Tetapi ada seorang lagi, kan. Yang seorang lagi, dia kata macam mana? Wow, dia kata, kan. Wow, kita boleh berniaga kasut di Afrika kerana orang Afrika belum pakai kasut, kan. Betapa besarnya market untuk jual kasut kepada orang yang belum pakai kasut, kan. Ya, walaupun cerita ni mungkin kita anggap cerita yang cerita yang direka-reka atau sebagainya. Tapi saya nak beritahu betapa pentingnya untuk kita kita melihat cara berfikir yang betul, cara berfikir yang boleh memberi kejayaannya, kan. Anda bayangkanlah, kan, cuba anak-anak pelajar bayangkan, kalaulah kita berada pada 50 tahun yang lampau, kan, atau lebih pada
50 tahun lepas kan. Boleh tak kita bayangkan orang orang Melayu ni kan, makan tengah hari dia makan lauk. Kan, kita tahu orang Melayu ni kan, terutama kalau di negeri Kedah ni kan, makanannya ialah nasi. Kan. Nasi, kalau makan nasi dengan sedikit lauk. Kan. Boleh tak kita bayangkan, kalaulah pada masa tersebut kita bayangkan orang Melayu ni tak makan nasi. Mereka makan lauk saja. Mereka makan ikan saja. Atau mereka makan ayam saja. Sudah pasti pada masa tersebut kita tak terbayang akan berlaku suasana itu. Tapi anda lihatlah bagaimana KFC masuk, bagaimana McDonald masuk. Sehingga sekarang kalau kita perhatikan kedai-kedai KFC, kedai-kedai McDonald, pelanggan dia begitu ramai sekali. Dan apa yang mereka makan? Kan? Mereka makan lauk sahaja. Ya, kadang-kadang orang tu ada yang tengah hari pun makan lauk, malam pun makan lauk. Bayangkan kalau KFC dan McDonald berfikir macam usahawan yang pertama tadi. Bagaimana nak buka perniagaan di Malaysia kepada orang yang tak makan lauk saja, yang hanya makan nasi. Okey, untuk kali ini fikir-fikirkanlah. Pada saya inilah antara aspek terpenting, asas terpenting untuk merangka ruang-ruang untuk kita cepat menjadi cemerlang. Dan untuk kita mengelak pemikiran-pemikiran negatif, salah faham, anggapan yang kita rasa betul, tetapi sebenarnya kadang-kadang kita hanya beri excuse kepada diri kita. Ada caranya kan, yang akan cepat membantu kita ke arah kecemerlangan. So tunggu saya berkongsi tips yang lain yang insya-Allah akan membantu kita semua untuk sentiasa dapat cemerlang, kan? Insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.